2 hari lepas saya capai di Azim nak debat dalam utusan Malaysia, dalam Metro, Sinar Harian dan Berita Harian, dalam Radio FM mengenai doa terhadap sesama Islam dan juga UMNO murtad. Maka ni Aziz tak jawab. Orang lain jawab. Amo kata amo nak kau ni Aziz. Ni Aziz waktu biham, ni Aziz nak tanggungjawab. Tak payah orang lain. Tak selesai masalah. Jadi hari ni pun ni Aziz tinggal kain. Tak jawab apa sudah. Kerana dia berdoa kepada PN di kala UMNO mengecam serangan Israel yang membunuh begitu ramai orang Islam di Palestin. Tetapi pas mengecam UMNO sebagai zalim, menzalimi rakyat dan orang-orang Islam. Dikala UMNO meneruskan perjuangan untuk memertabatkan Islam, untuk memertabatkan agama dan bangsa, pas terus menuduh UMNO murtad dan kafir. Tanpa gak Ustaz mana ni? Adik kakak, doa ni adik kakak. Amanah ayat cerita di zaman Rasulullah. Suatu Rasulullah masih hidup, di hujung pasar di Madinah ada seorang pengemis, seorang Yahudi yang buta. Hijau Yahudi ni dia tina pengemis lagi buta. Hijau dia duduk rantik hari-hari. Bahawasanya dia suruh seluruh penduduk Madinah supaya jangan mendekati Muhammad. Kerana Muhammad ni dia kata, kalau siapa-siapa mendekati, nescaya akan terpengaruh. Kerana Muhammad ni dia pandai sihir. Muhammad ni tak ada pendusta yang paling besar. Muhammad ni adalah orang yang sesat. Hari-hari disuruh penduduk Madinah supaya tak pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun dia cecah Nabi, dia jumuh Nabi, dia hina Nabi, dia permalukan Nabi, tetapi Nabi setiap pagi Nabi bawa makan ni. Nabi pergi kat dia, Nabi duduk, Nabi kunyah makan ni. Pasal dia tua, takut tak boleh nak mamu. Nabi kunyah. Nabi ambil dalam mulut dia, Nabi suap. Begitulah hari-hari. Setiap pagi Nabi beri makan kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni setiap hari sentiasa kata kepada Nabi, jangan siapa dia pergi mendekati Rasulullah, jangan siapa dia berapat dengan Rasulullah, dengan Muhammad, jangan siapa dia pergi kecek dengan Muhammad. Kerana Muhammad ni tak ada orang yang panas sahih. Akhirnya Nabi wafat, mati. Setelah Nabi mati, tak ada siapa dia Nabi buat makan dia. Dia duduk nunggu, dia kata tak ada orang mari dekat tu. Pergi ke mana pemuda tu dia? Maka pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar diziarah Siti Aisyah. Apabila diziarah Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar tanya anak dia, ya Aisyah, ada lagi kah sunnah aku tak buat? Katanya Aisyah, tak ada dah ayahnya. Semua ayahnya buat belakang.
tak ada tertinggal sunnah Rasulullah. Malaikat ya Rasulullah. Malaikat ya. Ayunda tak buat. Yani ayunda tak boleh makan kepada seorang Yahudi di ujung pasar. Pasar Rasulullah setiap pagi dia akan boleh makan kepada Yahudi. Maka Sayyidina Abu Bakar pun tak payah pergi lah. Pergi bawa makan ni. Pergi hari sampai ke orang tua Yahudi sana. Sayyidina Abu Bakar pun suap. Suap ni muka dia tak mampu. Makanlah orang tua sana balik lah kerap. Dia kata siapa dia ni? Kata Abu Bakar, hak duk mari hari-hari lah. Hak duk suap hari-hari. Dok dia ada ni. Aku kenal hak sesuap-suap kat aku ni. Dia mahu hancur dia wui. Patu dengar kelembutan. Lembut dia suap aku. Aku jelera makan. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya memang orang yang suapmu setiap pagi dia telah wafat, telah mati dah. Maka aku ni sahabat dia. Aku nama Abu Bakar. Aku sahabat dia dan aku akan menggantikan dia. Maka apabila didengar oleh orang Yahudi sana, menangis. Orang Yahudi sana mengalir air mata kerana dia dah cecah kepada Rasulullah, dia dah marah kepada Rasulullah, dia hina Rasulullah. Tetapi Rasulullah masih lagi mempunyai budi pekerti yang baik. Tak balas. Apa tak lagi nak doa? Kiwi makan lagi. Wi makan lagi. Akhirnya maka wanita saya pun kata, ya Abu Bakar, mu menjadi saksi bahawa hari ini aku mengucap dua kalimat syahadat. Maka berimanlah Yahudi itu dengan kelakuan Rasulullah. Dia tak ada kaum. Dia tidak mendoa kepada orang bukan Islam. Apatah lagi kepada orang Islam. Yang kedua, suatu Nabi berada di Taif. Apabila Nabi berada di Taif, maka Nabi telah dicecah, dihina dan dilontar dengan batu oleh pemuda-pemuda Taif. Maka kena lutut Nabi, Nabi luka. Apabila malaikat Jibril tengok, malaikat Jibril mari pada Rasulullah, ya Muhammad, aku minta izin denganmu. Aku nak ambil gunung dan tanah ni. Aku nak hembah di atas orang kafir. Rasulullah kata jangan. Dia buat gini kerana dia tak boleh pertunjuk. Kalau dia boleh pertunjuk dengan Allah, nescaya dia tidak akan buat daripada. Boleh kena aziz duduk lagi ni. Janggut je. Adik aku, sejarah dunia setan sama setan tak doa supaya hancur. Ada adik kakak dengar setan dan iblis mendoakan kepada iblis lain supaya hancur dan jahanam? Ada adik kakak melihat putra Hindu Kristian mendoakan kepada pengaruhnya supaya hancur? Ada adik kakak. Tetapi ni adik Khawarij inilah yang mendoakan supaya orang Islam hancur. Adik kakak. Adik kakak kena dengar. Kalau kamu tidak bawa, kamu tidak puas hati. Kalau kamu tak bawa letak, hari ni kamu nak suruh adik kakak dengar pasal banyak dia kata fitnah. Jadi dengar sendiri hak dia berdoa apa dia supaya adik kakak boleh kecek, adik kakak dengar sendiri.
Begitulah PAS telah mendoakan kepada BN supaya BN hancur. Tetapi PAS tidak mendoakan kepada Palestin supaya selamat. PAS tidak mendoakan kepada Yahudi supaya dijahanamkan oleh Allah. Dan PAS tidak mendoakan kepada DAP supaya menerima Islam. PAS tidak mendoakan kepada Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin liberalisme yang menyamakan Allah Ta'ala, yang mensamakan agama Islam dengan agama yang lain, supaya Allah Ta'ala memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka ini. Tetapi mereka terus mendoakan kepada PN demi untuk menuju ke Putrajaya. Kalau selagi PN ada di Putrajaya, dia tak boleh nak naik. Hari itu sebelum siap Putrajaya, dia nak kata kali oleh dia nak jual. Hari ini habis pakat gila nak Putrajaya. Pak ni adik kakak tak upah lah supaya kita kata tak, supaya kita kata pusuh lah. Pusuh ni apa bila tinggi balik dia naik di berok pun. Hak dia. Supaya dekat masjid. Masjid semua dia apa dia tak buat. Tapi dia ngecak eja dekat hak dia. Ada tak nak buat masjid. Ini berlaku pada PAS. Dan hari ini pun saya masih PAS lagi ni. Tapi PAS ni PAS perpaduan dengan UMNO. UMNO tidak perpaduan dengan DAP. Kerana DAP ni bagi UMNO tak pernah mengucap dua kalimah syahadat. DAP tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah jawi. Jawi lah. Ada apa jangan-jangan ni kesian tak jawi. Pun situ lah. Tak. Sampai tu pasal PN, dia semaya sepuluh ngambo, dia rata sepuluh ngambo, dia ki haji sepuluh ngambo, dia semaya 5 waktu sepuluh ngambo. Maka kita tak boleh nak tolak orang Islam. Kita main politik biar ada sakatnya. Siapa nak terkadang negara, kita nak jual negara. Dan kerana itu minda pondok telah mau pakat bahawa saya wajib bersama dengan UMNO. Adik kata, jadi ni Aziz kata tuan, ni Aziz kata kita boleh mendoakan kepada PN kerana Nabi Nuh pernah mendoakan kaum dia supaya kaum dia tergelam. Adik kakak kena sedar, hari ini syariat Nabi Nuh kok, syariat Nabi mana sekalipun nasah habis dah. Kok ada ini syariat Nabi Muhammad. Apabila turun Nabi Isa di akhir zaman, Nabi Isa bawa Quran, tak bawa Injil. Kalau kita nak pakai syariat Nabi Nuh, tak payah semaya 5 waktu, semaya sah. Kalau dia tanya apa? Kau mengikut Nabi Nuh. Itu jawapan. Ini jawapan dia ni Aziz. Sampai ni Aziz tak sia dengan orang pondok. Ni Aziz tidak akan berdebat. Dia tidak akan terima debat sama sekali. Kerana ni Aziz tahu dah. Dia kalau dia debat jawab dia tak memeh supaya dia tepuh. Tepuh orang tu. Sampai tu dia kata, kita mina pondok terpaksa turun memberi penerangan demi penerangan supaya rakyat sedar, supaya rakyat khabar, dan kita dengar apa ni Aziz kata kepada UMNO. Ni Aziz mengkafirkan UMNO. Ni Aziz kata UMNO tak ada agama. Ni Aziz kata UMNO Kristian buta. Saya nak sekali ini, UMNO tak Islam dan saya hidup. Maka agama apa yang bermain? Orang belakang tak apa. Agama Islam tak boleh. Bila aku tolak Islam dalam dasar hati dia, apa yang sama Kristian ke? Bukan apa? Atau tak juga?
Baik adik-adik, UMNO ditubuhkan adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. UMNO pada 3/2 mendukung dan mempertahankan perlembagaan. 3/3 menegak, mempertahankan dan mengembangkan Islam dan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Adik-adik dicari seluruh dunia. Adik-adik pilah Madinah, Makkah, Libya, Syria, mana sekalipun tidak ada sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan melainkan Malaysia sahaja. Ada adik-adik. Malaysia, apakah arti Islam agama persekutuan? Kadang-kadang oleh UMNO pun bengok dulu juga tak tahu. Oleh pondok atau itu dulu sahaja. Islam agama persekutuan yang dikatakan dengan makna kerajaan Malaysia boleh mengguna wang negara. Wang negara masuk melalui Petronas, melalui biji besi, timah, kelapa sawit, gas, emas, semua masuk ke dalam negara. Kerajaan boleh ambil duit ini untuk kegunaan orang-orang Islam sahaja. Agama lain boleh, semua agama tak boleh guna, melainkan Islam boleh guna. Maka kerajaan Malaysia Nasional telah meluluskan dan telah mengadakan tak kurang daripada 20,000 buah masjid di seluruh negeri, di seluruh kampung, di seluruh pelosok-pelosok negara. Tak Islam lagi. Ada kata dia mau kecek Islam pun tengah buka wang masjid 23 tahun. Ada kata roh dengan kecek lauk. Bukan kerajaan nak pelak rakyat, rakyat kena pelak kerajaan. Tak ada capek tiap-tiap kali kamu. Nak boleh tahu negeri lalu ni. Jawab dia adik kakak, habis tu jual habis. Jual habis dalam hutan, habis jual 80,000 hektar tanah yang dimiliki oleh rakyat dijual oleh PAS, dibuat ladang rakyat. Beratus-ratus ribu hektar dijual kepada China Hong Kong, China Taiwan, China Singapura. Dari sungai habis jual dari sungai dan akhir lagi jual dari laut 7,000 hektar. Laut 7 dia jual 1,000 hektar dia kata. Waktu tak duduk mana? Nak ayat pak ngeto, muka tak erti nak ngeto. Kita cuba nak nego. Nego beruntung, mungkin 45 juta. Orang lain nego untung. Apa ni nego beruntung? Untung banyak. Kita mungkin 45 juta. Wah, koridor debu. Enggak ada debu mabuk dah tak kuat. Tak cuba lagi nak nego. Kambing janda pari. Bah, kau usah musuh tak tahu balik mana betul-betul. Naik kuat di bangun habis. Wakil rakyat bah ni jadi 2 tahun sudah. 2 tahun jadi wakil rakyat, dia boleh jadi kaya raya. Jutawan lebih ni pak. 3 pak dah kau dah. Nah, ya. Ini ada kata nak ayahnya UMNO, dia kata UMNO kafir, UMNO murtad. Hak murtad ni lah, hak mukafir ni lah yang membina masjid di seluruh negara. Hak kata kafir ni lah, hak kata murtad ni membayar gaji imam-imam. Imam tua 800 imam muda 750, dan bila guru cekok, kapal dan berbagai-bagai lagi dibayar oleh kerajaan Malaysia Nasional. Kenapa? Kerana kerajaan boleh ambil duit, boleh guna untuk orang-orang Islam. Hak
inilah hak hati-hati nak buat. Bila Islam sebagai agama rasmi, kerana ini menjadi senjata kepada orang lain. Adik kakak kena sedar, kita makin politik, kita kena sedar. Anjing adik kakak dia ada bombah, kokek. Dua ekor. Dia tengok orang tak kena lari. 2 ekor dia pergi kepala, dia pergi ambil anu. Betul dia apa? Dan kerajaan boleh menubuhkan badan-badan dakwah seperti Yakin, Pergi, dan segala bentuk agama badan-badan dakwah dapat tumbuh seperti cendawan tanpa halangan oleh mana-mana pihak. Orang boleh nak halang. Adik kakak kalau kamu nak cerita hari ni Pak PM, kamu rasa kamu Pak Ciro kamu boleh bilang. Pak PM buat. Lepas tu kita bilang Pak Pak buat. Dan boleh mengadakan kolej Islam, boleh mengadakan universiti Islam. Dulu pada tahun 1970 universiti ada 4. Hari ini universiti sudah tumbuh sebanyak 59 buah universiti. Nak gapo lagi ni kakak? Kita nak gapo lagi? Maktab pengguruan, universiti kebangsaan, universiti Melaya, universiti Islam antarabangsa UIA, universiti Sains Islam se-Malaysia. Pak boleh buat berapa putih universiti? Amal nak tanya universiti berapa putih? Pak boleh buat kerja Islam ketak-ketak. Kerja Islam ketak-ketak lupa bila kata. Pasunglah dia kata. Pak pasir putih kena ikat dah orang ni. Pak tak kata api. Tak tahu. Ada. Nak lagi lagu tu. Ditubuhkan Baitul Mal. Wujudkan sekolah khas untuk anak-anak yatim. Rumah warga-warga tua, PPRT, rumah mesra rakyat. Hal sekarang saya nak pilih, tapi tak kamu kali ni. Tak ada. Banyak tak nak pilih. Kerana itu adik kakak, kita kena sedar dan kita jangan tertipu. Pokok mana pun kita kena bersatu dan lain. Kalau kita tidak bersatu, kita akan hancur. Kekuatan kita akan hancur. Dan kita tak boleh nak agak ada kepah. Pah ni adik kakak, tak ada dalam kepala dia. Hak ada tinul lebih tinggi. Dalam kepala dia ada tinul lebih tinggi. Dia tak jawab dah kaya. Agama hancur-hancur dia. Sampai itu Israel adik kakak. Kenapa dia tidak mengejar Israel? Kenapa Pah tidak mendoakan kepada Israel? Kerana Israel telah membagi dana kepada tuan besar dia, Anwar Ibrahim. Berbilion-bilion telah masuk pada bersih, beberapa bersih yang telah lalu. Dan bagaimana kekejaman Israel dikatakan. Kita kena bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita akan lemah. Dan di saat lemah inilah kita akan ditindas. Dan adik kakak tengok bagaimana kekejaman Israel.
separuh daripada kepala. Ada. Dipon ditembak oleh Israel. Bapa dia ni otak terkeluar. Tupi otak, seluruh badan dia salib. Cedera. Dan bagaimana kanak-kanak menderita, kanak-kanak yang tidak berdosa, akibat kerana Palestin telah menjual tanah kepada Israel sebelum tahun 1945. Di waktu itu Israel tidak ada negara, tetapi Palestin, rakyat Palestin menjual tanah kepada Israel. Akhirnya Israel mempunyai tanah dan mempunyai beberapa kumpulan. Maka pada tahun 1948 Israel telah menyerang Palestin dan membunuh 200 lebih orang rakyat Palestin. Yang mana Israel telah membunuh laki-laki, mana-mana wanita yang mengandung di belah perutnya, dikeluar anak, dikelak tangan dan kaki. Kanak-kanak 40 orang kanak-kanak dikudungkan. Kerana itu kita mesti bersatu, mesti kembali adik kakak untuk generasi yang akan datang. Kita masih tengok anak cucu kita menderita. Kerana itulah hari ini kita mesti bekerja untuk mempertahankan Malaysia, ya? Untuk mempertahankan daripada jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kerana itu adik kakak hari ini mengundi UMNO adalah wajib. Ulimpah haram mutlak adik kakak. Pasal pak saya cinta sebentar lagi. Bapa kau ada yang melimpah. Adik kakak nak tahu, adakah pemerintah kita zalim seperti ini? Di Syria orang Syiah telah mendakar warga sipil. Warga sipil ni orang Sunni, dia panggil Sunni, lalu disiksa. Hal ini ditanya hidup-hidup. Adakah pemimpin kita zalim seperti ini? Kita nak lawan, kita nak catat. Ini kalau tengok ditanya hidup-hidup. Ini Syiah, bahaya Syiah. Ahli baru mengkafirkan, dia tak mengetak lagi. Dia tak mengetak lagi, dia sudah kafir habis orang. Sikit lagi tak tahu mengaya apa dulu lagi tu. Bagaimana kita tengok apabila dia selia, apabila berlaku pemberontakan, siapa yang akan menjadi masa? Kanak-kanak yang lemah dan ibu-ibu yang tidak berdaya yang akan menjadi masa. Kita nak tengok kalau melihat dia kata ini tak ada orang Islam. Ini berlaku akibat berbeza pendapat.